Assalamualaikum, selamat malam. Oh my god. Dah lama nampaknya kita tak berjumpa, rehat since hari Selasa lepas. Dan kita ada vacation bersama dengan staff di Redang selama 3 hari, Rabu, Khamis, Jumaat. So, hai semua, Assalamualaikum. Maaflah macam biasa, kita ada masalah teknikal sikit untuk live kan. Tapi tak apa, Alhamdulillah kita ada juga di sini hari ini untuk bersama-sama dengan you all. So, siapa dekat sini komen sikit. Mami Mary punya live ni okey atau tidak, suara jelas atau tidak, dan jangan lupa share, okay? Hai Marion Feli, hai Zuraidawati, hai Nur Syuhada, hai Kartida Smith Kapinto, amboi. Hai Hasina Hussein, hai Henny Yin. Selamat malam semua. Okay, by the way, jangan lupa untuk sharekan live ni sebab hari ni Mami Mary bawakan seorang tetamu yang orang kata special. Special sebabnya dia masih lagi muda, seorang pelajar, tapi orang kata dah jana income yang banyaklah dekat dalam bisnes, which is pada mulanya beliau ni adalah seorang yang tak nak fokus sangat dengan bisnes, pentingkan pelajaran lagi, tapi Alhamdulillah sekarang sales dia meningkat naik dari bulan ke bulan. So you all kena share banyak-banyak sebabnya mungkin live Siti Mary Show pada hari ini memberi mungkin boleh memberi impact kepada student-student yang sekarang ni terkandas kan, terkandas dekat, tak kisahlah dekat college ke, dekat universiti ke, dekat rumah ke, sebabnya tak boleh mulakan lagi kelas-kelas ataupun diorang punya campus tu tak mula lagi kan. So diorang duduk dekat rumah sambil-sambil belajar secara online, boleh juga buat bisnes dari rumah kan. Bukannya tak boleh, boleh je. Jadi that's why lah kita nak you all share banyak-banyak kan. Kita nak bagi impact, bagi inspirasi pada student-student lain juga untuk belajar dari apa yang mereka akan dengarkan pada hari ini, okay. So My Mary nak you all pun dapat juga saham tu. Bukannya beliau seorang je dapat, you all pun dapat juga, sebab tolong sharekan live pada hari ini, alright. Hai Luciana, hai Ria. Okay, share banyak-banyak, korang boleh buat watch party, share dekat dalam group dan sebagainya, alright. So dah lama ni kita tak jumpa kan, hari Rabu kita cuti, Khamis cuti, Jumaat cuti, Alhamdulillah kita jumpa balik hari ni pada hari Isnin. Dan apa orang kata, Mary rindu sangat dengan you all ni semua. Nurul Fariha, ada Pamela, ada Rospia. Thank you so much sebab sudi tunggu, sebab bila kita live je terus naik pap. Ramai orang menonton live pada hari ini, okay. So tanpa melengahkan masa lagi, okay. Kenapa Mary nampak lincu tu macam kurang je? Oh my gosh. Okay, boleh tak okay. Alright, thank you yang komen jelas, line jelas, suara dengar semua tu, thank you so much. Alright, so tanpa melengahkan masa pada hari ini, kita dah lambat kan, Mary nak jemput tetamu kita iaitu Hidayah Abdul Samad untuk bersama dengan kita hari ini. Jeng jeng gitu. Hai, hello Hidayah. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Okey, boleh perkenalkan diri tak pada tetamu pula dah, pada penonton My Mary pada hari ini? Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Hidayah binti Abdul Samad, umur 23, seorang pelajar farmasi, baru sahaja habis tahun ketiga, nak masuk final year. And then Alhamdulillah
Saya adalah your hair pharmacist. Your hair pharmacist? Oh my god. Okay. Nak tanya ni, umur berapa tahun? Umur 23 tahun. 23 tahun. Okay. Kenapa dalam tengah buat belajar ni nak buat bisnes? Kenapa pilih berbisnes? Sebenarnya sebelum saya selepas saya SPM saya ambil kedoktoran ataupun biologi semua. Jadi apa yang saya pilih adalah saya pilih farmasi sebab saya nampak farmasi lepas tu boleh buka bisnes. Sebab family background saya memang daripada kecil berbisnes. Lepas tu minat tu timbul and then dia macam saya tak plan. Saya langsung tak plan untuk saya jadi business woman waktu saya nak belajar pun. Kalau tak disuruh oleh kakak saya, dia suruh saya jual serum dekat asrama. Jadi saya pun jual and then dia bagi 10 botol je. Lepas tu saya jual lah. Dalam masa 5 minit habis 6 botol. Sebab saya waktu tu zero knowledge. Tapi kakak saya kata kau jual je. Lepas tu saya pun pergi. Tak pernah pergi jual ke orang. Pergi satu bilik ke satu bilik dapat jual. Alhamdulillah lah. Itu wow. So that is how you start the business lah because of terpaksa. Okay. Yes. Alright. So pada umur 23 tahun you mulakan business because of terpaksa. Okay. Kalau boleh terangkan macam mana you apa orang kata sebab My Mary ada dengar yang you ni sebenarnya dulu terlalu fokus pada pelajaran kan, terlalu fokus pada pelajaran and then you tak rasa yang business ni menguntungkan, memberi manfaat lah kepada you sebab you rasa aku kena belajar akademik, aku kena ada pendidikan so that aku akan kerja dan gaji lebih. So macam mana you boleh tukarkan you punya apa orang kata mindset ataupun your feelings untuk ada passion dekat dalam business ni? Okay, sebenarnya kan dah kata saya memang dah ada minat dalam bisnes tu. Cuma saya dahulukan pelajaran dulu sebab pada saya tu adalah priority untuk usia saya. Lepas tu, tapi waktu yang sama takkan saya nak tengok depan mata satu-satu result orang orang usia saya boleh buat duit depan mata. Walaupun saya busy buat kerja, busy belajar semua tapi kita nampak orang lain punya peningkatan tu ada. Lepas tu macam rasa tercabar lah. Cuma kekangan masa yang sangat sibuk. Jadi dan fikir dan kalau nak cerita sebab yang macam first saya cerita tu ada kejatuhan tu lah yang buat saya sedar yang saya ada beasiswa je. Saya ada beasiswa. So saya selesa. Tapi bila beasiswa habis, waktu tu dah nak minta tolong mak ayah pun malu. Kan? So nak minta adik-beradik pun jadi macam nanti menyusahkan. So kat situ kesedaran tu betul-betul ada. Lepas tu benda tu lah yang buat saya macam fikir aku kena ada strategi, aku kena plan. Aku bukannya nak kena belajar je. Duit pun sebenarnya asyik keluar. Pelajar mana ada duit masuk. So duit kita makan setiap hari tu memang saya faham sangat. Setiap hari kita kena ada kalau belajar stres kalau stres nak tu lapar lah kan, so kena beli makanan semua, apa-apa memang tak boleh nak tu, kena keluar duit je, memang macam air duit keluar. Lepas tu itulah yang buat saya sedar lah kita macam ada satu kesedaran macam mana pun kita tak nak menyusahkan orang. Lepas tu itulah yang buat saya macam ambil serius, saya plan balik strategi. Lepas tu apa yang saya pernah buat mistake sepanjang saya buat bisnes start daripada 2017 tu, saya tak buat dah. Saya macam kalau saya nampak tim tu saya macam akan didik, bimbing diorang lah supaya tak jadi macam saya dulu. Actually bila you start buat bisnes ni sebenarnya? Start tu daripada CFS
Yang tu main-main je, memang betul-betul main-main sebab nak tolong kakak. Dan waktu CFS ke apa? CBS? Matrik. Okay. Asasi. Alright. UIA panggil Center Foundation Study. So waktu asasi lah, main-main je. Okay. Lepas tu So degree pada tu waktu lah. tu 2017? 2017, 18, 19, 2017 macam tu. Lepas tu saya pun waktu cuti panjang 9 bulan tu sebelum nak masuk degree betul-betul buat banyak kerja, 2-3 kerja dalam satu masa semata-mata nak dapatkan lesen kereta. So kita belajar macam mana kita tahu macam mana kita kerja dengan orang, kena berdiri masa berjalan. Padahal waktu tu kalau kita sangat aktif buat bisnes, dalam sehari unlimited gaji untuk diri sendiri yang kita boleh buat. Okay, kita boleh buat income unlimited. Tapi saya pergi naik rapid, turun semua tu panas, jalan jauh, takut kalau balik malam kan. So rasa macam gaji pun berapa je, bukan nak kata tak bersyukur tapi nak menunjukkan kita biar nampak kita ada, kita boleh buat perbandingan. Macam mana masa ni kalau kita buat betul-betul kita boleh buat unlimited income. So itulah sebab sekalinya sangat-sangat privilege orang sekarang, orang muda sekarang. Handphone dah jadi keperluan asas yang diorang boleh buat duit dari situ je, hujung jari. So kalau tak nampak lagi, masih rasa takut semua, rasa macam tu kerugian yang besar-besar, yang sangat besar. Dan mungkin bila diorang pada keadaan yang diorang terdesak jatuh, baru diorang sedar. So jadilah pengajaran lah dengan apa yang saya pernah kata. Okay, so you start 2017. Waktu tu you masih asasi lagi belajar tapi waktu tu main-main. Apa turning point yang membuatkan you set you punya mind ataupun tekad untuk fokus on business? Dan bila waktu tu? Turning point dan bilakah waktu turning point tu? Waktu tahun lepas end of 2019, waktu tu nak dekat akhir semester. Jadi akhir semester memang duit tak ada. Duit habis lah bila dah habis semester tu. Jadi yang tu lah kata kenapa tak plan. Sebab kita belajar akan ada waktu semester, akhir semester tu kita terpaksa diam sebab final exam, nak fokus study week. Jadi bila sepatutnya kita dah tahu waktu tu kita busy, waktu tu sebelum tu kita kena standby strategi. Supaya waktu kita busy pun duit still jalan, still ada. Tapi waktu tu saya tak buat benda tu. Okay. Jadi kita rasalah bila tak ada duit tu semua, rasa macam tak nak menyusahkan orang, baik bantu diri sendiri dulu. Boleh rasa bantu diri sendiri dulu. Lepas tu PKP ni saya ada masa, saya rasa geram dengan kakak saya punya hentaman, cakap saya main-main padahal saya tengah belajar. Jadi dia kata saya buat bisnes main-main, rasa hentam tu sepanjang tu saya bengang, saya simpan. Lepas tu PKP ni ada masa kat rumah, saya pun tak tapi sebelum tu yang saya nak kata, saya tak tahu kenapa saya ada macam dalam gambaran tu macam aku nak capai dia macam kita akan nampak impossible sebab tak pernah capai 5 angka, tapi tiba-tiba dalam kefikiran saya sebelum tu kenapa dalam hati ni asyik terdetik nak 5 angka macam aku nak capai juga 10,000 ke atas. Tak kira aku nak sale aku 10,000 ke atas. Saya tak pernah pun macam terfikir, at least saya fikir macam nak rajin buat brand awareness je, marketing ke semua. Tapi tiba-tiba je macam ada rasa yang setiap hari mengingatkan saya, aku nak capai 5 angka pula. Macam tu. So waktu PKP ni lah saya manfaatkan, and then sepanjang PKP online class pun dengan assignment sangat-sangat padat, mampat. Memang waktu tu saya penat lah, setiap kali saya berehat, setiap kali penat fikir tu nak merungut, tapi tak, saya fikir macam ni rupanya Kak yang penat buat bisnes dia, macam tu lah. So saya macam tak adalah nak komplain sangat, just macam bagi tahu je lah mak ayah macam penat lah, memang betul penat. Tapi
kalau kita nak kejayaan tu kita kena bersedia untuk berkorban. So memang kena berkorban lah. Start berkorban semua benda. So the turning point is sebab you bengang lah because of kakak you cakap you tak serius buat business. Lepas tu yang saya jatuh, yang saya tak ada duit tu, dia malu nak minta tolong orang. So itulah, kita dah start rasa bengang tu. Alright. And then this picture is showing that you tengah open booth dekat mana tu? Dekat Teluk Cempedak. Waktu ni kelas bukan PKP tapi still aktif juga. Saya ada yang dekat booth ni saya tengah ada event dekat UIA belah pagi sampai petang. Tapi bila malam terus saya buka booth, pergi kat Teluk Cempedak dengan kakak buka booth. Jual secara face to face, rejection kat sinilah belajar rejection tu benda biasa. And then kita seronok macam mana kita letak, saya pakaikan dekat anak-anak customer saya. Lepas tu mak ayah terus suka yang tu yang macam wow. Lagi seronok lah bila kita boleh consult orang secara face to face semua. Ni maksudnya best lah, saya ada pengalaman macam mana berniaga offline dan macam mana berniaga online. Alright. So best tak you macam mana pengalaman? Best ke tak berniaga secara offline? Alhamdulillah best. Sebab kita orang buka 2 jam 4 jam dalam waktu satu malam tu. 2 malam boleh dapat 500 sale. So dalam sehari 200.5, esok tu pergi 200.5. Siapa nak bagi dalam masa 4 jam 200.5. So kita kerja 8 jam pun baru dapat RM48. Faham tak? So nampak tak perbandingan kalau kita ambil tindakan dan pilihan yang betul, kita boleh buatkan masa kita tu jadi bernilai. Dari segi kita boleh turn our time to money. So itulah. Okay, so for the first step, you start untuk serius adalah pada waktu PKP kan, sebab waktu tu semua orang kena duduk rumah, jadi you tak tahu nak buat apa, belajar is belajar, at the same time you boring, you tak tahu nak buat apa. And then you terfikir untuk gain money lah, so buat duit dan sebagainya. So kalau boleh share kat sini, berapakah sales you sebelum ni, PKP dan sekarang? Sales you. Yang saya boleh kata waktu tahun lepas sales saya dalam 3 bulan 4,000 lebih je. 4,700 lebih je kalau dalam masa 3 bulan. And then total 2019 total ada tulis. Sekejap. Okay. So untuk 2019 total saya 35,000. And then 2020 ni lah RM211,412.40. So yang ni yang sekarang yang latest. So kayaknya SIM PKP lah sebenarnya daripada bulan 3, 4, 5, 6. Alright. So dah boleh naik capai sampai 200,000. Alhamdulillah. Wow. And then benda tu yang buat saya sedar. Saya sedar sangat-sangat bila kita buat tindakan. Kalau dulu silap saya adalah saya takut nak guide orang. Saya takut ganggu masa. Okay. So saya macam ramai dropship saya pun student. Jadi saya pun tahu saya pun busy, dia busy, saya takut sangat, rasa bersalah. Padahal saya banyak pergi kelas. Saya banyak pergi kelas business. Tapi waktu PKP ni saya amalkan satu je, amalkan the power of giving. Okay. The power of giving. Bagi je diorang tahu. Diorang ni sebenarnya tak tahu apa-apa. Saya memang naturally kalau ajar orang saya suka anggap dia macam satu cawan yang kosong lah. So kita kena ajar dia. Jadi saya memang waktu yang saya nak guide tu saya memang bagi fokus kat diorang, guide diorang, bagi pandai sebab saya faham kalau orang ni bila dia tahu sesuatu dia boleh buat lebih lagi.
Dan Betul. bila dia dah jumpa dia punya potensi dia, memang dia boleh pergi jauh. Dan saya nampak setiap tim saya ada potensi masing-masing. Tapi kalau diorang tak nampak, dia ibarat yang saya yakin sebab saya nampak diorang memang boleh. Dan saya kalau diorang leka ke lalai ke, saya akan ingatkan diorang macam mana saya dulu. Sebab tu saya akan ingatkan sentiasa. Saya sebelum tu saya minta izinkan saya jadi push factor diorang, sanggup dibimbing, diajar dan dihentam. Dan diorang memang kata sanggup. Lepas tu diorang pun sendiri nampak effort saya macam mana. Saya pun belajar semua, diorang belajar, diorang tahu tu tak. Dan itulah yang kata kita nak, you sanggup ke tak kalau nak diajar. Saya pun cakap, saya cuma fokus untuk orang yang nak dibantu je. Saya akan bantu orang yang nak dibantu je. Saya takkan busy, saya busy kan. Macam jadi dia jadi macam kita akan sia-sia kalau kita beria pada orang yang tak nak. Betul. Jadi saya memang siapa yang tak serius, saya kata aku bukan ajak kau main Jutaria Saidina. Aku ajak kau buat bisnes betul. Kalau kau nak, kau kena fokus. Kau buat macam kalau kita nak bisnes, buat cara nak bisnes. So Wow. saya nampak saya ajar juga kat leader-leader saya, executive partner, saya suka panggil dia orang leader sebab leader ni bukan je nak ajar pasal buat bisnes, tapi nak motivate, nak bimbing orang bawah dia. Saya kata kat dia orang join bawah kau jangan nak nampak pandang dia orang dengan mata duitan. Kau kena bantu dia orang join kau, jadikan kau leader. Mesti dia orang ada benda yang dia orang nak capai. Bantu dia orang buat duit. Dari segi kau nak banyak duit, dari segi kau banyak mana kau bantu orang. So saya ajar dia orang, kau jangan nak tahu, tunjuk kau punya ready stock banyak. Kau selalu restock, tapi kau kena tunjuk juga. Kau kena kenal tim kau siapa, dia orang ni background siapa. Jangan nak tahu menjual je, nak tahu buat duit je. Kena kenal juga dia orang siapa-siapa. Jadi yang seronoknya tim saya ni ramai student daripada engineering, daripada dentistry, daripada nursing. Wow. Semua student farmasi paling ramai. Macam mana boleh tarik student-student ni? Ni kita nak tahu juga ni. Orang takkan ikut kita kalau kita tak tunjuk result sendiri. Alright. Jadi waktu PKP dulu saya banyak buat video. Saya buat video, apa yang saya pergi kelas tu saya buat balik, saya cakap dalam video semua. Saya sedarlah, saya lupa nak rekrut orang. Padahal saya punya business adalah business and business kan. Business to consumer and business to business tu. Yes. So saya boleh ajak dia orang buat business to business. buat business. Business to business. And then saya saya sedar, aku tak rekrut orang. Tapi dengan video-video yang saya share dekat saya punya IG semua tu, buat orang tertarik nak jadi saya punya team. Tak dari situ. Tunjuk progress business lah. Tunjuk progress business, saya tunjuk saya packing, saya buat video. Saya rajin buat video. Saya ada masa banyak, saya buat video. Saya tunjuk orang kata brand credibility, kita as a trusted seller. So benda tu betul-betul terjadi dekat saya sendiri. Sebab tu saya lagi suka kalau tim saya buat tindakan laju, agresif, confirm. Diorang akan dapat result. Sebab apa? Prof Muhaya kata percepatan diri kita ni percepatan rezeki. Macam. So Padu. Saya ajar diorang. Lepas tu saya kata buat matlamat untuk team, nak suruh diorang ni dapat pandai buat matlamat, buat target. Buat apa bisnes tak ada target? Okay. Betul. So ni lah satu saya sebelum ni suka juga baca buku pasal business minded semua ni kan. Right. Sebab apa? You kalau nak jadi kaya, you kenal tak siapa orang yang paling terkaya kat dunia, siapa yang buat bisnes, you baca buku apa. Dari segi kita baca buku tu lah yang buat pemikiran kita ni macam mana, mindset kita betul. Lepas tu bila kita ada matlamat, bila kita nak set matlamat tu, suara hati kita ni macam mana?
Amboi, suara hati Betul-betul nak tak? Serius Hmm. tak? Kalau tak, kalau suara hati pun tak nak, buat apa buat matlamat yang Betul? yang tak ada, yang tak spesifik, yang tak bermakna. Jadi Betul. bila buat matlamat, dia macam ni lah, saya boleh buat cerita, bukan cerita ni, ada satu, kita boleh bayangkan Howard Hills ni adalah pemanah yang paling hebat waktu tahun 1930 hingga 1950. Dia kalau memanah boleh membunuh seekor gajah. Dia punya panahan tu memang tepat, boleh bunuh seekor gajah. Dan kalau kita suruh dia bagi satu sasaran, dia panah, dan dia panah lagi dengan panah yang kedua, dan pemanah tu akan terbelah dua yang dah terpampang dekat. Maksudnya sharp lah. Sharp. Pak sampai terbelah yang sebelum tu. Terbelah. Jadi bayangkan kalau Howardville ni kita tutup mata dia, kan? Okey, kita tahu dia pemanah yang tepat, yang memang hebat. Tapi kalau kita tutup mata dia, kita pusingkan dia banyak kali, kita suruh balik, dia panah balik tempat yang tu. Boleh tak dia panah? Kalau Mami Mary rasa dia boleh tepat tak pemanah? Dah tutup mata. Sebab saya rasa secara logiknya, Okay, secara logiknya tak boleh lah. Secara logik. Tapi because of dia menggunakan jiwa, hati dia, insyaAllah dia boleh. Dia boleh Tapi macam mana pula kalau kita tak ada matlamat? Kita, itulah bezanya. Kalau tutup mata, confirm kita boleh. Secara logiknya Howardville tu memang tak boleh lah nak manah balik. Betul. Tapi kalau kita ni tak ada matlamat, tak ada sasaran, lagilah. Betul. Jadi hilang fokus lah. Hilang fokus, tak ada matlamat yang khusus dan tak Nak bermakna. pergi mana? Kita tak tahu kat mana kita nak capai. Betul. And then benda tu lah buat saya letak matlamat. Saya nak ada berapa orang EP, saya nak bawah EP saya ada berapa orang dropship. So saya, benda tu saya affirmation. Kita talk good about ourselves and then kita cakap kita boleh capai benda tu. So affirmation tu lah, saya pun ajar dia orang affirmation ni macam mana. Kita kena talk good about ourselves, speak highly about ourselves every day. Declaration lah. Kita always cakap benda tu untuk diri kita. Kan? I'm a good leader, I'm a good student, I'm a millionaire dan sebagainya. Wow, amazing So, Dirayah pula yang tanya Mami Mary hari ni. Diorang cakap lain macam katanya. Ya betul. Sebab dia dah menjiwai bisnes tu. Sebab tu Mami Mary kata dia ada apa kata kisah yang waktu ketika dia tidak serius dan kakak dia marah dia sebab dia tak serius sebab orang atas ni ataupun kakak dia adalah founder, okay? Dia tahu potensi setiap manusia. Kalau dia, selalunya orang yang cerdik pandai ni, dia bukan saja cerdik pandai dalam pendidikan, dia boleh gunakan apa orang kata kepantasan IQ dia tu untuk membina skills dengan apa saja yang dia pegang. Sebenarnya boleh. So itu apa yang membuatkan kakak dia marah tu pada ketika tu. Alhamdulillah itulah yang yang dicapai sekarang. So kena join kelas, dia pun dah sedar diri untuk join kelas sebab sekarang ni dia dah nampak kan secara jelas apa yang dia nak capai, betul tak? Okay, so wow, amazing. So apa yang you dah capai sepanjang you bersama dengan Faithler? Apa yang saya dah capai adalah bermewah dalam membeli makanan. So saya kalau stres je saya memang beli makanan. So saya boleh buat simpanan, boleh beli emas, tapi saya tak tunjuk sebab pada saya result daripada tim saya tu adalah bermakna sebab Big Y saya salah satunya adalah tim saya sekarang. Saya macam tahu apa yang diorang nak. Saya tanya Big Y diorang apa. So saya kenal lah. Jadi buat apa saya nak bersenang lenang lagi, bukan tempat untuk saya selesa walaupun tim saya besar. Sebab result diorang satu-satu tu adalah saya punya hasil sebenarnya. Saya punya
saya sendiri punya result lah dengan team saya punya result. Jadi saya kalau saya penat ke saya tetap akan buat marketing, tapi penat saya adalah saya penat berfikir macam mana lagi strategi untuk aku boleh bantu team aku. Lagilah saya banyak berfikir lah. Waktu kalau saya rehat, marketing saya tak buat setiap hari, orang akan ingat saya sentiasa ada semangat. Kita ada je fasa down and up, tapi kita jenis tak bercerita. Bila kita dah sampai satu yang tu baru kita cakap aku pernah ada fasa ni. So kalau diorang down ke apa, saya tahulah, saya boleh nampak siapa yang down semua. Jadi so apa pencapaiannya? Apa pencapaian yang dah dicapai? dah dicapai, saya boleh kumpul RM5,000 dalam masa sebulan. Wow. So saya boleh beli emas sendiri. Saya banyak beli cincin lah. Saya suka cincin. So lepas tu boleh bagi duit kat mak ayah. Okay. Bagi duit je. Kalau dia minta saja tu tak minta pun pulang balik. So maksudnya lebih lah dia dah boleh bagi macam bebas lah. Macam bilik saya ni ATM untuk mak ayah saya. Untuk mak. So macam ATM lah. So dia macam kalau nak suruh bayar apa-apa boleh lah. Alhamdulillah setakat ni macam walaupun anak bongsu, anak perempuan bongsu, jadi boleh bagi duit kat mak ayah, and then bila team pun kata diorang pun boleh bagi kat mak ayah diorang, saya lah paling bangga sekali lah. Saya macam wow, The amazing. proudest. Paling proud lah. Tu yang saya patut riak sebab team saya boleh bagi duit kat mak ayah dia. Betul? Riak yang direstui. Alhamdulillah lah setakat. So yang nak kata kita kena berkorban lah bagi usaha. Kalau kita nak income kita tinggi, sebanyak mana kita bantu orang. Kalau dulu saya tak ada saya ada team yang krik-krik, tapi saya tahu produk ni betul-betul hebat, betul-betul menjadi. Saya pakai sendiri pun memang berkesan, dan saya nak orang tahu produk ni memang bagus. Sebab tu saya jalan seorang. Tapi yang ni bila kita ada team, kita ajar team kau jangan nak buat sales seorang-seorang. Sebab saya dulu ada boleh buat sales seorang. Jadi sebab saya tahu produk tu dah memang hebat. Produk hebat, tapi kalau kau tak hebat macam mana? Macam tu. Betul. Okay, so berapa you punya team sekarang total? You adalah SP, SP tu adalah senior partner, dan kata lain adalah master stockist. So berapa you punya agent? Executive partner 22 agent yang power dan agresif, dan saya ada 121 team bawah saya lagi. Wow. 121 orang. So maksudnya dropship lah tu? Yes. Dropship saya. Top sales dropship berapa dia buat? 1996. Dropship buat 1,000 lebih? 1,000 lebih. Nak dekat 2,000. Lagi RM4 2,000. Amazing. So apa yang membuatkan dropship pun buat sales gila-gila ni? Kita orang ada satu budaya dalam kita orang punya team. Okay. Budaya tu adalah berkongsi rezeki. Alright. Maksudnya saya ajar dia orang. Kongsi rezeki tu, awak kongsi rezeki, awak dapat wins. Awak kongsi rezeki, orang buat payment, awak share dalam group tu. Maksudnya bila awak bagi semangat kat dia orang tu pun, awak share rezeki dengan dia orang celebrate awak punya tu. Lepas tu kita orang punya team kan student ramai. Ada satu masa tu, bukan satu masa, banyak masa saya punya group adalah ibarat dewan ilmiah. Kita orang memang akan bershare ilmu, bukan cakap pasal bisnes tapi pasal produk. Lagi-lagi ramai team saya daripada farmasi, so kita orang akan cakap pasal ingredient, kita orang cakap pasal hair care tips. Semua orang tak loket untuk saya memang ajar, saya akan ajar. Saya pernah saya ajar. Dia bagi kalau orang baru join tanya soalan, dan bila orang dah lama bagi soalan biasa-biasa, saya akan tegur. Kalau kau bagi lebih, you give more, you learn more. Kenapa? Kata okay, serum ni boleh guna ni. Kenapa boleh pakai maksudnya bagi jawapan yang
dia boleh jawab secara jelas dan boleh meyakinkan customer dia. So you kalau orang tanya soalan apa, bagi soalan panjang supaya dia boleh explain. Kenapa serum ni boleh buat contoh kalau kita tanya, betul ke serum ni boleh orang beruban? Okay, kalau orang yang senior jawab, ya boleh. Saya akan marah. Saya akan marah. Apa kau boleh kata ya boleh? So explain balik penuh. So macam kat muka, muka kalau dia ada penuaan dia jadi jeragat. So kalau rambut kita bila di penuaan dia akan jadi uban. So dalam serum ni dia banyak antioksida, kuat tinggi antioksida. So antioksida ni adalah anti penuaan. Sebab tu dia akan memulihkan balik. Kita explain macam tu. Faham tak? Beza bila kalau kita kata ya boleh uban. Macam mana kalau kita, so bila kita give the more explanation, we give more. So you will get more. Dan orang dropship you akan boleh explain macam tu dekat you punya customer. Confirm customer tu lagi yakin. Dan kita sendiri bila kita ada ilmu, kita akan yakin untuk kita bercerita balik dekat kita punya customer. Sebab ilmu tu buatkan kita jadi yakin. And then bila kita yakin, kita akan jadi berani. Yeah. Sebenarnya yakin dan berani tu datang because of kita ada more knowledge yang ada pada kita. Sebab kita jadi berani dan kita pun akan yakin. Dia sekali datang benda tu. Yakin akan datang dengan berani sekali. Wow, amazing sharing kita pada hari ini. Tapi nampaknya masa kita dah tak. Tapi tak apa, kita boleh tanya lagi soalan. Apakah, so sekarang bulan September berapa sales you? Apa? Sales September. Sales September 62,000. Okay, 62,000 bayangkan daripada yang dia macam ni lah. Kenapa Mary nak cerita sikit walaupun dia adik founder tapi founder Faithful ni dia bukan jenis yang, adakah you punya kakak memanjakan you, bagi duit dekat you, tabur duit? Sebab tu saya menangis. Sebab tu saya pernah nangis lah sebab dia macam tak sedar aku tengah belajar ni. Lepas tu dia langsung tak lah. Ada orang kata saya dapat barang free. Lepas tu jual untung macam tu. Tak. Like macam aku pun macam seller macam lain juga. Kita orang ada perjanjian. Kita orang ada tak ada pun main harga. Ikut price list. Lepas tu macam bila orang fikir macam tu, it's very wrong lah. Macam kita orang bila business. Kadang-kadang tak tahu bila nak anggap kakak saya tu kakak dan bila business. So tapi saya sebab saya tapi saya tahulah bila dia ada kat rumah tu adalah kakak lah. So bila we talk about business dan kita kena ada hormat lah. Macam okay, dia leader, banyak juga ilmu saya share. Apa yang saya share kat team saya adalah apa yang Kak Iyam ajar. Setiap kali kalau balik dulu dia memang ajar. So dia akan kata apa? Kau konsisten je. Contohlah macam nak naikkan follower kat IG kan. Tak apa, kau konsisten je. So setiap kali benda tu kita buat manual, kita belajar kan taktik-taktik tu. So setiap kalau kelas bosan ke apa, ada masa saya memang akan buat. So saya akan buat teknik. Teknik tu Naikkan followers dan sebagainya. So macam itulah, macam dia kata tadi, founder dia bukan jenis, walaupun adik-beradik tapi bukan jenis yang manjakan, yang bagi stok ke, yang bagi apa-apalah kelebihan, tak ada kelebihan pun. So that's why diorang ni kena orang kata berdikari sendiri walaupun adik-beradik. Dalam bisnes ni it's not adik-beradik lah. Business is business. So pada mulanya seorang Hidayah ni adalah seorang yang pentingkan pelajaran, which is tak kisah aku nak buat bisnes, buatlah, aku nak pentingkan pelajaran, aku nak habiskan aku punya degree and then aku nak buka farmasi because that is her dream. Tapi macam mana dreams tu nak jadi dreams tu nak jadi kenyataan kalau dia tak ada duit? So bila dia dah start jatuh, dia bukan jatuh teruk sangat macam My Mary dulu lah, Kak Yam dulu, tapi dia ada saat di mana pada level dia as a student, dia rasa dia student ni dia bukan datang duit pun, dia hanya menghabiskan duit. Menghabiskan duit maksudnya beli buku, dia kena makan, dia kena pergi sana, pergi sini, semuanya gunakan duit. So di saat dia tak ada duit itulah dia rasa macam okay, this is my downtime yang tak ada orang nak bantu aku. Dia minta dengan kakak dia marah, kata dia yang tak
tak pentingkan bisnes. So dia menangis. And then mak ayah dia pun orang yang susah, bukan yang senang. Jadi dia fikir. Dia dah ada IQ yang tinggi. Okay, dia antara orang yang tercerdik lah dekat dalam family. Dia dah ada IQ yang tinggi, tapi kalau dia tak dapat nak fikir apa yang aku kena buat untuk memberi manfaat, untuk membantu family dia, waste lah dia punya otak tu, betul tak? Kita bukan nak cerdik untuk dalam pelajaran saja, kita nak cerdik dalam kita punya kehidupan. So sebab tu Mary tanya tadi, bila turning point dia supaya you all pun dapat masuk ke dalam you punya life, apakah turning point yang boleh membuatkan untuk you fokus dekat dalam business, untuk apa orang kata, untuk change you punya ekonomi and then change you punya life. So that's the turning point bila dia rasa macam nobody can help her, then dia sendiri yang kena berdikari untuk cari duit tu sendiri sebab dia memang perlukan duit. Kan? Sebelum kau kerja tu, kau belajar tu memang dah guna duit dah. Dan dia pun cakap tadi dia tak nak menyusahkan mak ayah, tak nak menyusahkan orang lain. Betul lah, sepatutnya kita manusia kena fikir macam tu. Kan? Walaupun kita dulu ni, biasalah guys, kita semua dulu adalah orang yang mengharapkan ibu bapa. Okey, aku nak belajar, ibu bapa yang kena tanggung, ibu bapa. Tapi adakah benda tu wajib? Memanglah kita kata okey, memang lumrah ibu bapa kena tanggung anak dia. Tapi as a anak, kalau you boleh buat lebih, you boleh ringankan beban mak ayah you, kenapa tak buat? Betul tak? So that's what yang you all pun kena fikir macam mana Hidayah fikir. Dia fikir macam mana aku tak nak menyusahkan mak ayah aku dan aku nak berdikari untuk cari duit ni sendiri. And then dia nampak Rizal Fefler yang buat duit pada ketika tu, Winnie, Feli yang buat duit lah pada ketika tu. And then dia rasa macam, oh I need to do this. That's why dia do it, and then dia, bila orang dah menjiwai bisnes ni, dia lain macam tau. Dia punya speed, energy, consistent, fokus dia memang lain macam. Sebab tu kita boleh nampak potensi bila orang tu betul-betul berpotensi dan dia ni adalah the next diamond yang aku akan build daripada orang tu sendiri. Bukan betapa hebatnya seorang leader tu, tapi bagaimana hebatnya dia nak menjadikan diri dia tu hebat. So that's what happened to Hidayah. Okay, kalau nak kata leader dia hebat, tidak juga. Sebab dia nak benda ni berlaku, so she did it. Alright, so I think that was a best sharing lah untuk hari ini. And then kalau boleh share, apakah tips ataupun nasihat kepada penonton-penonton kita pada hari ini yang nak belajar lah dengan you, macam mana you boleh buat sampai RM62,000. Silakan. Okay, apa-apa kita buat, pekerjaan kita, apa yang kita dapat adalah berdasarkan apa kita niat. Okay, ayah saya pesan, satu kerja tu jatuh jadi dosa atau pahala sebab tengok atas niat dia. Alright. Pekerjaan tu. Jadi niat saya, waktu tu saya tengok Iman, adik saya laju buat sale. Okay. Tapi saya relax dulu sebab saya kata adik-adik awak memang buat Fefler ke? Ya, Alhamdulillah kami adalah Fefler family. And then jadi bila dia buat kan, saya tak rasa nak bersaing. Saya rasa aku nak ada team yang berkualiti. Okay, so bila saya kata quantity over quality, dan saya pun tak sangka saya boleh daripada 33,000 tu naik pada 62. Lepas tu saya kata, oh ni lah yang waktu aku penat dulu. Dia orang tanya soalan macam-macam semua, layan. Kadang rasa takut, semakin besar aku punya team ni. Sebab kita cakap, kita akan dibimbing dan diajar. Yang tu saya nak jadi leader yang saya cakap apa yang saya buat apa yang saya cakap. Walk the talk lah. Walk the talk. You jangan cakap you nak rekrut orang, aku akan dibimbing 24 jam semua. You buat. So penat-penat tu semua atas niat. You nak bantu orang ataupun bantu orang lah. Kita niat adalah nak bantu orang dapat rambut sihat. Kita nak bantu kawan-kawan kita boleh buat duit. Lepas tu you give more, you get more. Sebab kalau kita tengok bila you give more, you get more, apa yang you dapat tu
even melalui perantaraan manusia, asal usul yang rezeki you dapat tu ada daripada Allah, daripada Tuhan. So dia kalau nak bagi, dia akan magic tau. Dia tak ikut logik manusia. Manusia akan balas dengan apa yang dia dapat setimpal. Tapi kalau Allah nak balas, dia bagi je. Dia bagi je. Sebab tu ada orang boleh tahan. And then seorang leader you kena berani. Leader yang betul adalah bukan leader yang hilang pula. Sudah. Dah keras pula dah dia kat situ. Baru nak best ni. Dengar apa sharing dia, tapi dia boleh terkeras pula kat situ. Apa dah jadi ni? Ayo. Sekejap mungkin ada masalah dari segi line ataupun phone dia mati ke macam mana. Kita tunggu dia come back balik. Okay, untuk habiskan tips-tips dan nasihat dia ni. Sebab I think it was very useful for you all untuk belajar dari apa yang dia share. Sebab dia seorang student dan dia boleh buat 62,000 guys. Bayangkan. Okay, sambung. Hidayah? Dia dah muncul tapi dia tak. Hello? Start your video. Boleh ke dengar? Dengar. Open video. Okay, wait. Sekejap, mana? Kenapa? Okay. Okay. Hai. Okay, sambung. Okay, so kat mana lah saya dah lupa dah. So kita bagilah lebih, kita ajar je. Dia datang dengan harapan. So bagilah dia pulang dengan kejayaan. Kejayaan tu lah buat Big YU adalah team you. Bantu diorang. Kalau diorang tak nampak, diorang terleka, kebanyakannya macam tu. Dia tak yakin, rasa tak layak, rasa takut, malu, ego. Jadi kita kena ingatkan dia. Kita dulu macam mana. So mistake yang saya buat dulu adalah buat saya dapat knowledge. No, aku tak boleh bagi team aku buat macam aku dulu. Juga. Nanti hasil dia akan tak dapat macam aku lah, biasa-biasa je. So saya adalah, diorang pun alhamdulillah seorang team yang diorang terima kasih pula kat kita. Sebab ingatkan diorang, selalu bagi semangat kat diorang, ajar diorang. Jadi alhamdulillah saya pernah hilang agent yang buat stop sale. Rasa macam sayang juga, tapi sebab kita tapi bila dia tak meletakkan tim dia juga sebagai salah satu Big Y dia punya bisnes, so saya kata kenapa kita nak simpan orang macam tu. Jadi tim pun kalau you nak berjaya cepat, you boleh pergi seorang. Tapi kalau you nak pergi lagi jauh, you kena bawa tim sekali. Betul. Saya kata dekat diorang, you kena ada teamwork dalam team you, bantu diorang. Alhamdulillah kita orang student kan, kalau ada masa yang ni ada final exam, kita orang akan backup each other. Backup untuk jaga diorang punya dropship. So kalau kita orang selalu update, Hidayah saya ada final exam ni. Jadi saya akan buat diorang punya dropship semua tu masuk dalam kolam yang saya akan ajar ni, ajar serentak supaya terjagalah kita orang punya team. So kita orang backup each other. Setiap EP ada diorang punya kelas masing-masing. So setiap kelas kita orang akan suruh dropship yang lain masuk juga. So setiap leader akan ada. So tu yang saya ajar, engagement, you buat kelas juga. You belajar dari situ, you jadi leader. Buat kelas dengan team, ajar ilmu semua. So yang best tu bila diorang share wins lah. Share wins, share ilmu. Saya rasa macam kita dah pupuk. Dan paling best, diorang buat marketing, diorang share bahan marketing tu juga dengan team yang lain. So pergi itulah, alhamdulillah. Alright. So
kita dah hampir ke penghujung rancangan. Terima kasih untuk Hidayah sebab sudi bersama dengan Mary pada malam ini. Thank you for the amazing sharing. Ayat-ayat yang padu, insyaAllah ni boleh jadi a good leader pada you punya team, lebih lagi untuk you create more leader under you, insyaAllah boleh sebab generasi muda ni apa orang kata, dia punya IQ lebih pandai, lebih tinggi lah. And then diorang membesar dengan teknologi. Jadi diorang agak pantas dalam melakukan sesuatu benda. Bila kita pantas, speed kita laju, result kita pun laju juga. So that's why diorang punya result ni laju. Kalau nampak, walaupun student, diorang tetap juga membuat tindakan dan menghasilkan result. Okay, so thank you so much kepada Nur Hidayah kerana sudi bersama Mary pada hari ini. Mami Mary doakan Hidayah capai target pada bulan Oktober dan capai target 2020 insyaAllah. Amin. Okay. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Saya doakan apa yang saya sampaikan ni, niat saya biarlah bermanfaat kat semua orang. Amin. Okay. Bye. Alright guys, macam mana sharing kita pada hari ni? Padu kan? Tak apa, nanti Team Fafler kita akan jemput dia dekat Secret Chat pula. Kita minta dia share pula. Itu tadi hanyalah apa orang kata, dia share sikit-sikit je. Dan Secret Chat dia akan share banyak-banyak apa tekniknya, apa kena buat, apa skripnya. Macam tu lah, sebab tu kita ada Secret Chat nama dia. Okay? So, don't worry. Walaupun hari ni sekejap je dengar dia, tak apa, nanti kita akan jemput dekat Secret Chat pula. And then guys, thank you so much kerana 199 orang ni sudi untuk stay daripada awal sampai sekarang. Mary sangat happy, sangat sayangkan you all. Thank you sebab bagi love, bagi like, bagi emoji peluk tu. Thank you so much untuk share juga. And then jangan lupa kalau siapa perlukan tips, motivasi dan sebagainya boleh masuk dekat Telegram Tips by Siti Mary. Siapa nak update yang terbaru daripada Fafler boleh masuk dekat dalam Telegram Fafler Lover. Okay, so untuk Team Fafler kita boleh masuk dekat Zoom sekarang. Kita akan on Secret Chat. And then jangan lupa hari esok pada waktu yang sama pukul 9 malam di tempat yang sama iaitu di FB page Siti Mariam Samad, kita akan bawakan lagi tetamu-tetamu yang best yang boleh menginspirasikan you, yang you boleh belajar banyak lagi dan boleh improve you punya business more. Okay? So sampai itu sahaja untuk malam ni. Thank you so much. Selamat malam. Bye.